Balik biasa tak nangis. Tunggu terawih, roti imam nangis. Kita jual sekali, kita tak tahu Allah. Nabi kita seolah-olah melihat Allah, tapi Nabi tahu, Nabi cerita manalah kita boleh nampak Allah di dunia ini. Maka Nabi kata, "Inna takum tarahu." Kalau kamu tak nampak Allah, Nabi kata, kalau kamu tak nampak rasa tak nampak Allah, ingatlah fa innahu yaraka. Allah itu sesungguhnya melihat kamu. Jadi maksud ihsan di sini ialah kita hidup sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, buat ibadat sebagainya, kita rasa Allah tengok kita. Seperti mana contoh kita nak buat satu benda, kita rasa Allah tengok kita. Contohnya kita keluar rumah nak siram pokok, tak pakai tudung, nak siram atau tak, jadi rasa macam ada orang tengok lain dia bau buruk, dan maklum lah pakai tudung, tak tudung, kita rasa susah. Kita tengok lain dia dulu, rumah tak ada orang semua pergi kerja, orang cuti, kita keluar satu kampung orang. Tapi bila ada orang lalu, kita cepat-cepat rasa macam ada orang tengok. Jadi ulama kata, kalau kita sampai tahap kita buat ibadat, kita berjalan, kita bekerja, kita pergi mana-mana, kita rasa Tuhan tengok kita, itu tahap yang terbaik, yang tinggi, yang elok, ihsan. Dan ulama berkata lagi, saya ringkaskan, ihsan adalah martabat yang tinggi. Bukanlah maksud tak ada orang boleh capai, ada. Bukanlah maksud wajib capai, tak. Kalau boleh, kita cuba rasa setiap pergerakan kita Allah tengok. Betul Al-Quran Allah sebutkan bagaimana Allah ni tahu apa yang kita buat. Kalau kita baca Quran, kita akan jumpa ayat itu. Contohnya Allah sebut innallaha alimun khabir. Allah ni tahu, dan Allah itu juga halus pengetahuan. Maksudnya detail Allah tahu. Dan juga Allah sebut ayat lain, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Dia bersama kamu, mengetahui apa yang kamu buat di mana sahaja kamu pergi, kata Allah. Maksudnya Allah mengetahui. Jadi mana kalau kita bisik, kalau kita apa pun kita tahu. Apatah lagi kalau kita bergerak dan sebagainya. Jadi 3 tahap ini adalah tahap yang kalau kita nak bahagikan iman kita. Pertama, tahap asas kita lakukan yang sahih. Yang kedua, kepercayaan kita lagi meningkat, hati kita, perasaan kita. Dan yang ketiga, merasai Allah tengok kita. Jadi kita dah dengar cerita, ada cerita orang kata ayah nak test anak 3 orang, nak test anak, jadi mana satu yang takut kepada Allah. Dia suruh anak dia satu tugas, dia kata pergi buat di tempat yang tak ada siapa boleh nampak. Jadi 2 orang anak dia selesai tugasannya. Seorang pergi jauh mana-mana, seorang sembunyi rumah. Yang ketiga datang dan tak buat apa-apa. Dia kata, ayah saya tak boleh buat apa yang suruh. Sebab apa? Kenapa orang anak tu? Kerana ada yang tengok dia. Siapa? Allah. Jadi sampai tahap tu nak test. Dan Sayyidina Umar yang riwayat hadis ni pernah test seorang penggembala kambing. Dia pergi dekat penggembala kambing ni, dia bekerja dengan orang lain, dia kata bayar aku seekor, aku beli, aku ambil duit. Dia kata tak boleh, bukan kambing saya. Tak apa, nanti kau cakap kat keluarga kambing ni hilang, jatuh, berapa ke, okay? Lari tak jumpa, kau ambil duit, kau ambil. Dia kata tak boleh. Umar katakan Tuhan kau tak ada semua. Memang Tuhan tak ada, Tuhan ada. Jadi jawapan itu Umar tak alhamdulillah. Umar test, nak test. Dia pun tak kena yang saya Umar pun test dia. Nah ini okey ke tak okey? Itu maksud dia. Macam tu lah cerita yang baju susu dengan air tu, dan semua orang tahu kan cerita tu. Mak dia nak tambah air sebab nak untung memegang. Anak dia tak boleh. Mak dia kata khalifah tak tahu. Anak dia kata memang kalau ada Tuhan khalifah tahu. Anak kecil. Dan anak kecil tu bila dia besar, Umar ambil sebagai menantu. Umar ambil sebagai menantu. Itu cerita. So Islam Imam Ihsan, kalau orang tanya kita kata Islam Imam Ihsan ni ialah tahap-tahap keimanan seseorang daripada bawah sampai ke atas. Okey. Dan tahap ini, 3 tahap ini berbeza. Tapi sebenarnya ialah kita tak dapat beza sangat macam mana. Hanya Allah yang tahu hakikatnya. Saya tak tahu umpama macam mana sampai tahap mana, hanya Allah yang tahu. Itu cerita tu Nabi nak ceritakan. Dan dalam Quran disebut banyak tentang ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang
orang yang melakukan ihsan dan sebagainya, banyak. Dan Allah juga menyuruh berbuat baik, wa ahsinu kama ahsanallahu ilaik, buatlah kebaikan yang terbaik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Jadi banyaklah ada sebut iman, Islam, ihsan. Okey. Dan yang ketiga, bila habis itu Jibril tanya Rasulullah, tak habis lagi soalan, dialog tak habis. Jibril tanya, fa akhbirni 'anis saa'ah, wahai Muhammad, cerita kepada aku tentang kiamat. Bila kiamat, apa cerita semua? Maka Rasulullah jawab, mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Maksudnya apa? Yang ditanya pun tak tahu, yang bertanya pun tak tahu. Maksudnya aku pun tak tahu, kau pun tak tahu. Cerita bila kiamat sebenarnya. Terjemahannya adalah yang ditanya tidak mengetahui lebih daripada yang bertanya. Itu ayat sedap lah. Maksudnya ayat itu semua kasar. Aku tak tahu, kamu tak tahu. Wahai Jibril, aku Muhammad, Rasulullah pun tak tahu. Kamu malaikat antara yang terbaik, Jibril pun tak tahu. Jibril pun terus tukar soalan. Dia tanya, ceritakanlah tentang amaratiha, tanda-tanda kiamat. Okey, so yang jelas pada hari ini tak ada orang boleh tahu bila berlakunya kiamat. Yang kita boleh belajar hanyalah tanda-tanda kiamat. So tak ada orang boleh beritahu kita kiamat 2012 itu. Tak lama orang terbaik. Ataupun kiamat di kilo buat dia punya kiraan matematik kan. Tahun 2020. Ataupun bulan berapa tahun ini tak boleh. Tidak ada yang tahu. Allah rahsia daripada semua. Termasuklah yang terbaik dalam manusia apa? Nabi Muhammad pun tak tahu, dan hari ini tak tahu. Yang terbaik dalam mereka Jibril pun dia tak tahu. Jadi kalau ada orang yang tahu, kita tanya, ini lebih baik daripada Muhammad atau lebih baik daripada Jibril? Tak mungkin. Ini serupa dengan orang yang bila terpadam. Rasulullah kata tak tahu bila. Dia berkira bila terpadam. Begitu kalau aku dah 10 kali membuat terpadam. Kita tu macam mana rahsia yang Nabi tak tahu, kita yang biasa boleh tahu? Itu seperti kita tengok dulu. Dakwaan orang ni ramai, tapi yang sebenarnya Quran dan hadis. Lalu bila ada persoalan ini, tanda Nabi beritahu 2 tanda. Tanda kiamat ni banyak, tapi dalam hadis ini cuma dikasihkan 2. Pertama, antari al-amatu rabbataha, seorang hamba melahirkan tuannya. Itu saya bahasa. Jadi ulama kata apa maksudnya? Saya ulama saya pilih ulama yang lebih menurus kepada bila berlakunya banyak penerhakaan. Anak derhaka kepada ayah. Jadi maknanya ibu jadi hamba, tuan siapa? Anaknya. Maksudnya hamba melahirkan tuan. Maksudnya seorang wanita patut dihormati oleh anak dia, tapi anak jadi tuan. Dia lahirkan anak menjadi tuan. Ini satu terjemahan, satu contoh yang mana sesuai dengan zaman berlaku banyak penerhakaan anak kepada ibu dan ayah. Macam-macam benda kita baca, kalau kita masuk khabar pun macam-macam. Insya-Allah masuk mahkamah, anak boleh saman ayah mak ke mahkamah ataupun sebaliknya. Jadi bergaduh sampai ke tahap itu. Satu, tanda yang pertama. Tanda yang kedua, ini tanda yang kedua ni jelas nampak. Nabi kata kamu akan melihat al-kufat al-urat al-'alata, orang-orang Arab kampung yang digambarkan oleh Nabi sebagai tidak berpakaian, maksud pakaian simple saja, yang tidak berkasut. Istilah orang Arab zaman dulu, yang mana yang Aisyah yang miskin, batu yang mengembala kambing. Kamu akan lihat mereka ini, kata Nabi apa? Ya taqawaluna fil bunyan, mereka akan berlumba-lumba membina binaan yang tinggi. Kamu ada rumah atau bangunan atau apa saja, kamu tak mungkin. Jadi mana di zaman itu satu benda yang pelik. Macam mana orang Arab Badui kampung yang biasa menjual kambing yang tak ada apa-apa, jual kemah saja. Nabi kata kamu akan melihat mereka ini berlumba-lumba membina binaan yang tinggi. Sekarang kita nampak negara Arab tandus besar tu
bangunan tertinggi, menara tertinggi, hotel tertinggi, semua dekat gerak. Tak masuk akal. Zaman dulu buat kemah. Kalau sekarang kalau kita nak terbang, nak turun, kita nampak semua padang pasir, satu bangunan tinggi dekat UAE, Abu Dhabi. Sekali lebih pula Mekah, tu dia menara jam yang paling tinggi, berapa juta dia habis. Dia tinggi jam. Di mana ada hotel yang Bangkok tu, yang tinggi pula Bangkok hotel. Dia buat macam pokok kurma alam benda dia buat. Dia tambah laut daripada tak ada apa, dia ada hotel. Jadi semua ni tanda-tanda kiamat. Maksud Nabi cerita macam ni. Ulama kata, apa maksud kiamat? Akhir segala kehidupan di dunia. Tandanya ulama macam tak benar. Semua tanda yang disebut dalam hadis ini dan hadis lain, semuanya ialah dia panggil neraca telah terbalik, hidup itu terbalik. Semuanya tanda kiamat yang menunjukkan kehidupan dah terbalik. Bacalah dalam mana-mana hadis, dalam mana ayat Quran, mana-mana apa. Bila tanda kiamat dia semua terbalik. Matahari sepatut tunggu kat sini, tiba kat sana. Patut mak alih anak hormati mak, tak, dia dah kata sepatutnya banyak benda baik tapi banyak benda jahat. Dia terbalik. Termasuk orang Arab sepatutnya buat Allah menang. Zaman Nabi ada rumah bertingkat, semua ada, tapi dibuat oleh orang Arab, bukan orang yang beragama. Nabi pun ada orang pernah duduk rumah yang ada 2 tingkat. Masjid Nabi pun bangunan yang tinggi juga, tapi kepala kambing tak pasal-pasal. Yang duduk di kemah semua boleh buat bangunan ini terbalik itu semua. So kalau kita baca dalam kiamat, dalam hadis, semuanya terbalik, semakin teruk dan sebagainya. Okey, habis soalan tu, dia tu summan talaqa, dia pun berbeza, tak cakap dia siapa semua. Jadi sahabat Nabi tu pingat-pingat. Umar kata, kalau Nabi sebenarnya aku beberapa hari aku tak tahu. Aku duduk beberapa hari, baru Nabi lupa. Nabi cakap kepada dia, ya Umar, wahai Umar, atas dari pada sehari, tahu tak siapa yang bertanya tadi ataupun hari itu? Umar kata, Allah wa Rasuluhu alam. Ini adab Umar kata, hanya Allah dan Rasul. Maksudnya saya tak tahu. Maka dia fa'innahu Jibril, semuanya itu orang itu ialah Jibril. Kenapa dia datang? Dia datang kepada kamu, mu'allimukum, mengajar kamu dinakum, agama kamu. Bagaimana Jibril datang mengajar? Nabi sebut mengajar kamu, bukan ajar aku, kata orang kata Nabi. Ajar kamu, tapi dengan cara bertanya kepada Nabi. So ini biasa. Sebab nak ajar direct mungkin kurang perhatian. Ajar secara indirect, tengok. So ini pakar-pakar pengajian mereka dia ambil hadis ni. Dia katakan cara lakonan ataupun simulasi kat benda dan kita, cara tak langsung mengajar. Tak tambah sikit tentang hadis ni. Tentang hadis ni, Jibril memang datang kepada Nabi dalam keadaan beberapa keadaan. Kadang-kadang Jibril datang kepada Nabi dalam keadaan yang sebenar. Keadaan sebenarnya yang besar, ada sayap. Dan Quran sebut uli ajnihatin. Malaikat-malaikat ini memiliki ajnihah, sayap-sayap yang banyak, beratus-ratus sayap. Maka pernah Jibril tegur Nabi dalam keadaan sebenar. Bila di awal turunnya wahyu, Nabi berjalan pulang ke rumah di tengah-tengah padang pasir yang tak ada apa-apa, tiba-tiba dengar suara panggil. Nabi tengok penuh langit, Jibril sedang cakap dengan Nabi. Lepas tu dia gemetar, terkejut. Tapi dalam hal ini Jibril datang dalam bentuk yang lain, iaitu dalam bentuk manusia yang tak dikenali. Dan bentuk yang ketiga, Jibril datang dikenali dalam bentuk lelaki yang dikenali, iaitu dia merupakan muka dia macam sahabat Nabi yang bernama